Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Erna. Hari ini saya nak present tentang fast Authentics. Dan perkataan fast Authentic datang daripada perkataan fast, cepat, dan authentic, iaitu original ataupun asli. So, apa bestnya tentang fast Authentic ni? Kita sebenarnya sedang membina satu marketplace yang ada robust logistik in one ecosystem. Bermaksud dia macam ada Shopee plus ada Lalamove. Dia bergabung. So, satu solution untuk semua brand-brand owner dalam Malaysia ni untuk reach more customer menggunakan SDD system, same day delivery ataupun COD system, focusing untuk same day delivery through distribution channel kita. Distribution channel kita mungkin daripada reseller atau yang ada cawangan atau ada distributor-distributor, pemborong-pemborong. So customer akan receive the product direct from our authorized seller in same day delivery to konsep kita. Yang pastinya bagaimanakah sebenarnya sistem ini bermula? Okey, saya nak beritahu saya adalah seorang founder kepada produk wangian di Malaysia itu Dizandra. Dan sebenarnya alhamdulillah 2015 saya dah buat bisnes ini dan pada 2018 saya ada satu frustration apabila produk saya di-fakekan di pasaran. Sedih sangat sebab kita kehilangan berjuta-juta ringgit kerana terpaksa berkongsi market share dengan fake produk. So, saya pergi ke Japan dan saya dapati satu idea yang menarik apabila Rakuten was seized by Amazon due to an incredible factor, delivery on same day. Bermaksudnya Amazon menang daripada Rakuten. Dan kenapa itu menjadi satu perkara yang amaze bagi saya? Sebab mereka cerita sepanjang-panjang tu tentang produk mereka. Japan adalah satu negara yang sangat taksub kepada produk mereka. Patriotik mereka sangat tinggi. Jadi tiba-tiba bila cerita je tentang pembelian-pembelian antara Amazon dengan Rakuten, Amazon boleh menang, Rakuten boleh kalah. So, lainlah daripada apa yang diceritakan sebelum ni. Jadi, saya dapati bahawasanya memang manusia itu suka benda cepat, laju. Kalau kita pejam mata, kita nak fikir kita pejam mata nampak produk tu terus nak dapat depan mata. Magic nak dapat depan mata kan. So itu yang saya nampak dan saya dah buat slide, saya buat toast and SWOT ke atas sistem ini dan saya dapati kenapa tidak kita menggunakan rangkaian untuk same day delivery ini. So March 2020 COVID pertama tu saya start up the business dan alhamdulillah Julai 2021 we plan to launch the apps iaitu bulan ini. Okay. So yang pastinya kita akan menjaga siapa? Kita ada 4 stakeholder yang kita uruskan. Fast merchant, fast seller, fast squad dan fast buyer. Fast merchant ni siapa? Fast merchant ni boleh dikatakan nama lain adalah brand owner, founder atau sales distributor yang nak supaya produknya reach more customer dalam same day delivery. Dan paling penting benda ni, have full control of marketplace. Ini yang kita nak. Okay? Dan yang kedua adalah fast seller. Arti kata lain sebagai reseller atau cawangan-cawangan kita atau distributor-distributor atau pemborong kita. Di mana dia ada stok dalam tangan, boleh reach customer kita dan kita akan bagi sistem yang SDD lah yang lengkap. Dan yang paling penting bila saya buat sistem ni, kalau COD oleh seller, mestilah orang yang ada stok saja yang boleh hantar. Tetapi saya tak lupakan orang yang namanya dropship, affiliate atau member ni. Jadi kita wujudkan satu nama iaitu Fast Squad. An affiliate dropshipper who promote and act as activator to the system to create more buyer and another Fast Squad. Okay? Akhirnya dia dapat commission setiap registration. Okay. Yang paling penting adalah fast buyer. Ni yang kita nak jaga. Sebab apa? Orang yang membeli ni lah yang kita nak take care juga. Sebab dalam sistem kita ni, kita nak janjikan apa? Guaranteed and authentic dan same day delivery from authorized seller. Macam mana tu? Okay, kita jelaskan lebih detail. Sebelum itu, kita kena faham bahawasanya setiap bisnes saya hadir, bisnes ni hadir, fast Authentic ni hadir kerana adanya problem ataupun masalah ataupun ketakutan dalam setiap individu yang kita cerita tadi. So, apakah ketakutan brand owner? Saya, anda yang sedang mendengar ni, apa ketakutan kita sebenarnya? First kali adalah price war. Bila perang harga, seller-seller kita down dan kita macam sedih sangat tak dapat nak tolong kan. Dan bukan saja dekat price war ni baru berlaku, kebanyakan bisnes akan ada price war ini. Dan yang kedua, 20% of
biasanya yang saya present akan mengatakan mereka dah ada fake produk, dan biasanya mereka adalah jenama-jenama yang dah masuk TV, radio dan lain-lain lah. Okay, unregistered reseller sangat penting. Sebab apa? Saya pernah ada orang pergi, kenapa ni produk ni dia punya dia punya seller ni sangat tak sopan, kurang hajar, tidak beradab, cara layan saya macam ni. Tunjuklah snap semua dan kita check, oh dia bukan reseller kita. Kita tak tahu siapa dia. Tu sangat penting tau. Lost identity branding. Bermaksud dekat sini, kita adalah gambar cantik-cantik, akhirnya gambar yang tidak elok juga keluar. Alright. Yang paling penting juga, uncentralized database system. Kita tak dapat database sampai ke hujung, sampai ke customer. Sedangkan kalau kita dapat database ni, kita boleh buat retargeting marketing untuk seller-seller kita balik. Dan ini adalah main reason saya datang, adalah no control of marketplace. Tak ada marketplace yang kita boleh control. Kalau kita nak control, kita bawa lawyer kita jumpa marketplace tu dan buat sesuatu. Okay, hantar surat, buat sesuatu macam tu. So our solution, this is why we come here. Okay, kita nak 90% of the marketplace is controlled by fast merchant. Apa sebenarnya yang kita boleh control? Kita akan approve, disapprove atau delete fast seller ni. Kalau dia buat masalah, kita boleh delete lah, ataupun kita boleh disapprove dia. Dan yang pentingnya kita perlu approve orang-orang yang betul. Yang kedua, price control. Semua seller-seller dalam sistem ni sama macam dalam marketplace lain. Ada store mereka sendiri. Tapi yang bestnya, bila setiap store mereka, harga produk kita semua kita kawal. Kalau harga dia 100 lah. Bila promosi kita buat RM50, semua seller-seller akan keluar RM50. Tu benda paling best lah. Dan akhirnya product presentation, brand image kita terjaga. Sama ada you letak gambar, video, description, harga dan segalanya, you yang letak, dan dia akan auto copy ke dalam store-store seller kita. This is the best thing, network access to all customer in Fastentic database, plan for marketing. Inilah kita buat retargeting marketing untuk seller-seller kita bila kita ada database ini untuk kita bantu balik buat marketing. Jadi ini solution besar untuk fast merchant. Bukan itu sahaja, masalah seller seperti price war among reseller in marketplace settle sebab kita bagi fixed price from fast merchant. Rating and review monopoly in marketplace. Of course, kita sebagai customer, bila kita masuk satu marketplace, kita akan tengok rating, kita akan tengok review, kita tengok seller, kita tengok produk. Betul ke produk ni original ke tidak ni kan? Dan akhirnya kita tak beli. Alright. So sekarang ni kita bukan fokus kepada rating, kita fokus nearby radius. So maksudnya seller-seller yang berdekatan dengan customer akan dapat income. Get to income on product and service dan logistik. Tu best dia. So dia ada tak review and rating? Ada. Tapi dia bukan kepada monopoli, satu orang je yang menang. Tak. Dia lebih kepada locality. Alright. So yang ketiga, do not know how to determine the price for cash on delivery. So akhirnya kita akan set COD charge structure in the system. Dan reseller fake product become competitor no more. Because only trusted registered seller will be accepted by fast merchant. So fast merchant kena bertanggungjawab untuk membenarkan seller yang betul masuk dalam sistem ini. Dan apakah pula problem yang dihadapi oleh fast code ni? Small margin, tak boleh nak ada stok dalam, tak boleh nak buat COD sebab tak ada stok kan? Sometimes price in the market more cheaper daripada price yang dia dapat. Do not know how to run a business. Ni macam small things yang berlaku sekarang lah, bila kita dah berlakunya COVID, apa yang berlaku, ramai orang nak mula bisnes tapi tak berani, takut kan, busy pula with the real carrier yang duduk kat rumah, tak tahu nak buat apa kan. It's hard to get a side income. Boleh kata juga bagi mereka-mereka yang malas nak buat susah-susah, ada store, uruskan macam founder, kena buat itu buat ni, jadi je fast code. Kenapa? Sebab kita ada 5 income rather than 1 income solely on product. Kita ada multiple tier income, can be a fast code to most merchant in one apps. Ni benda paling best. Semua fast merchant kita boleh jadi fast code dia. Ni best lah. Can do COD same day delivery without pergi buat. Without doing it. And then one system for affiliate and dropship. Commission akan be seen in dalam e-wallet. Alright. So, yang paling penting sekali, this solution untuk customer kita. Customer tak tahu macam mana nak tentukan originality of product. Jadi kita beritahu produk yang ada dalam sistem ni adalah guaranteed by fast merchant. Kalau dia tak dapat yang original, fast merchant dan seller ini kena tanggung. Scam by seller. Scam by seller ni saya pernah kena, di mana
saya beli dan tertulis COD sampai-sampai saya bayarlah RM188. Masuk-masuk buka kotak apa yang berlaku. Tengok produk ni RM5 saja. Jadi kita tak sangka walaupun kita nampak selamat pada permulaannya, akhir-akhir hujung kita tak selamat. Alright. Jadi apa yang bestnya sebab only trusted seller je will be served fast buyer. Okay. Receive different product than what is purchased. Biasa kita nampak beli dugong dapat gajah. Nampak saiz besar dapat saiz kecil. Jadi if get different product, fast seller will deliver back on the same day delivery. So ada term and condition lah kat sini. Return policy take time. Jadi kat sini return policy same day by fast seller. Cannot get product urgently. Kat sini kita ada 4 method of delivery. First kali same day delivery, yang kedua pick up, yang ketiga schedule, yang keempat adalah shipping. Same day delivery of course benda yang paling best dekat dalam ni. Yang kedua pick up. Katalah kita macam tengah jalan-jalan ni tiba-tiba kita tertinggal lah barang ni kita nak beli. So automatic kita boleh masuk dalam sistem ni, check out, tulis pick up. Bila kita pick up, sistem akan directkan you kepada seller yang terdekat. You boleh je terus waste kat dalam sistem tu. Dan seterusnya schedule, kita akan plan untuk beli bila. Dan sebenarnya itu yang kita cakap, kita boleh buat shipping juga. So jangan risau, shipping pun ada. Kalau kita tak ada seller berdekatan untuk customer ni, automatic sistem akan bawa kepada shipping. Okay? So apa yang best sangat? Why Fastentic? Kenapa you kena support this Fastentic marketplace? Sebab kita akan protect semua ekosistem, founder, reseller and customer dalam satu marketplace. Buy now, get today, guaranteed authentic brand only at Fastentic. Benda yang paling best. Dan bila kita cerita tentang perbezaan, bila kita buat sesuatu bisnes, mesti kita nak ada perbezaan yang sangat ketara. Kalau boleh lah. Kalau kita buat head to head, maka kita boleh kalah dengan gegasi yang dah ada. Jadi kita nak offer you value yang berbeza dan cara yang berbeza. Di mana kalau kita tengok ada marketplace, semua brand owner ke, sole distributor ke, HQ, franchisee ke, reseller China product ni semua berada pada level yang sama. Yang membezakan dia adalah kategori preferred, official store, celebrity store, mall store and everything tu different category, tetapi sebenarnya sama level dikuasai oleh marketplace tersebut. Dan customer akan dihidangkan dengan variasi produk juga, produk-produk yang lebih murah. Okay? Dan yang paling penting sekali, apa beza kita? Kalau nak beli murah, pergi ke sana. Tapi kalau nak beli yang cepat, same day delivery, ada authentic and guaranteed locality of sale. Yang penting same day delivery ni kita nak tekankan. Beli hari ni, dapat hari ni. Kan? Yang paling penting sekali, kita nak jaga, protect. Fastentic ini adalah satu marketplace di mana ia adalah satu marketplace supply chain. Maksudnya pengedaran produk dengan selamat daripada B2B ke B2C. So daripada atas sehingga ke bawah, we protect you. Di mana bagaimana kita protect, kita membenarkan you punya brand dikawal oleh you sendiri. Seller-seller you sendiri. Jadi you tak perlu lagi lah bawa lawyer ke hantar surat kepada kita ke. You lah kawal. Kalau silap mereka, maka silaplah you sendiri. Atas you. Okay? So itulah paling best bila kita dapat mengawal. Okay. Bagaimanakah kita nak mengawal dekat marketplace ni? Sebenarnya kita telah ada satu ekosistem yang mempunyai dua perkara ini. First, business management solution, di mana order sistem HQ ataupun seller-seller B2B punya management, pengurusan order. Yang kedua, kita ada marketplace logistik untuk seller atau customer kita. Okay, apakah perbezaan dia? Macam contoh dekat Fast Merchant ini, mereka boleh jual kepada seller. Tak kira lah seller BMS kita ni, dia tak kisah berapa tier yang you ada. You plan for your tier, you plan for your bonus, you plan for your margin. Kita tak kisah, kita sediakan platform je, di mana setiap orang ini mempunyai store masing-masing. Dan bawah mereka beli yang atas. Katalah ni agent beli dengan stockist store, stockist beli dengan HQ store. Yang saya cakap, dia akan membantu sistem ni dan akan centralize dengan yang lain. Dan yang bestnya, setiap store ini akan centralize inventory stoknya dekat dalam marketplace. So, katalah ini stockist, ada store sendiri dan link dengan Fastentic, ada 100 produk. Tiba-tiba seller beli 50, dalam sistem BMS tinggal 50, automatic dalam Fastentic ada 50. Sebenarnya ini bukan ini sahaja, kita ada POS, point of sales. Kalau siapa-siapa ada
ada kedai. So boleh menggunakan point of sale tu. Ketiga-tiga ini listing secara percuma. Masya Allah, luar biasa. Kita bagi free je kepada anda untuk menguruskan sistem anda dan akhirnya B2B ke B2C. Contoh tentang normal distribution of seller management. Biasanya ada dua sistem. Biasa centralized system ataupun trading system. Kebanyakan centralized system, setiap orang boleh merekrut tetapi dia akan beli dalam satu website yang HQ sediakan dan HQ akan buat fulfillment ataupun mereka akan beri kepada yang bawah-bawah untuk buat fulfillment. Tetapi yang akhir bulan, alright, dia HQ akan bagi commission kepada setiap tier. Sistem centralized ni dia ada cons dia, ada problem dia. Biasanya seller not committed by bulk stock in bulk. Biasanya sistem centralized ni lebih kepada quantity instead of quality. Kemudian kedua, lack focus and leadership capability to grow the business. Sebab semua orang menjadi seller, dia tak lebih fokus kepada membina bisnes. Kemudian yang ketiga, order fulfillment is done completely by HQ or risk taken by HQ. Jadi bermaksudnya, kalaulah salah hantar barang ke, rosak di pertengahan jalan ke, everything semua, HQ lah yang kena tanggung. So HQ needs to provide more staff and bigger warehouse to cater increasing fulfillment need. So adalah problemnya juga kan. Kalau trading pula, biasanya ramai juga yang suka trading sebab trading ni beri bulk. Seller akan beri bulk dan mereka akan membina ataupun empower seller-seller yang ada untuk menjadi businessman. So biasanya tier 3, contoh cara pembeliannya, tier 4 beli dengan tier 3, tier 3 uruskan. Tier 3 beli dengan tier 2, tier 2 beli dengan hantar ke tier 3, tier 3 yang uruskan. Sama tier 2 naik ke tier 1, tier 1 hantar kepada tier 2, tier 2 uruskan yang lain-lain lah. So maksudnya dia punya fulfillment adalah kepada upline. Upline yang akan uruskan. Kalau upline tak ada stok, habislah problem. So masalahnya adalah selalunya trading ni kita tak ada provide customer database. Maksudnya seller-seller tak akan bagi data tu kepada kita. Of course lah. Jadi not allowed to purchase product in single and small quantity. Ini bagi problem pada seller lah. Registering under a new upline if the previous upline has no stock. Ini memang sangat berlaku. Banyak sekali berlaku apabila kita ada upline yang tak committed. Downline ni committed, tapi upline tak committed. Selalu tak ada stock. Jadi downline ni akan pergi cari stokis ke, ejen yang baru ke untuk dia duduk supaya dia dapat stok. So kat sini lah berlaku macam salah menyailang, salah menyalahkan and everything. So ini selalu happen. Dan yang keempat, seller must develop their own website in order to have a proper online selling system. So walaupun kita buat centralized dan trading, mesti ada pro and cons dia. So ini adalah contoh cons yang ada. Dan apa yang kita buat dalam Fast and Tick ni, kita memperbaiki sistem kedua-duanya, di mana kita buat hybrid seller business management. Okey, apa yang bezanya? Tier 4 beli dengan tier 3. Tier 3 akan hantar. Tetapi kalau misalnya tier 3 ni tak ada stok, apa berlaku? So tier 3 akan sistem automatik pergi ke tier 2. Sebab setiap orang ni ada website masing-masing dan website ini adalah percuma untuk setiap individu. So apabila tier 2 dapat stok, sebenarnya tier 4 yang order, tapi sistem pergi hantar ke tier 2 sebab tier 3 tak ada stok. Automatik tier 2 yang hantar. Kalau tak ada juga, dia ke tier 1 dan jika tak ada sehinggalah ke HQ. Dan yang bila sampai ke HQ, kalau HQ tak ada, automatik sistem beritahu memang tak ada stok lah dalam tu. Okey, apa bestnya bila kita wujudkan sistem begini? Bestnya dekat sini adalah tier 3, kalau tak ada stok, dia tak ralat hilang seller tier 4 ni. Dia akan dapat commission di mana HQ akan tentukan. Kalau lah tier 3 dengan tier 4 ni untung RM10, HQ tentukan. Oleh kerana kau tak ada stok, kita bagi ke tier 2 uruskan, tier 2 dapat RM8, you dapat RM2. Okey lah tu 20% daripada hilang, daripada tier 4 pergi cari upline lain untuk uruskan. Jadi di sini di mana automatik kita akan bantu menghabiskan keseluruhan stok di dalam empire. Dalam masa yang sama, tier-tier ni tak hilang tim dan tier-tier ni juga dapat commission jika mereka tak ada stok. So kalau HQ yang uruskan, so terpaksa lah bagi 80% setiap margin level ni kepada HQ, dan 20% kepada mereka-mereka. Okey lah daripada tak ada, betul tak? Jadi dekat sini yang bestnya adalah HQ boleh lihat ke manakah stok tu pergi, berapa banyak stok lagi ada dalam network yang ada. Dan ini akan membantu sebab dalam sistem ni kita akan empower people. So bila kita empower people tu yang jadi seronok, dan setiap tier ni ada store-store mereka dan store-store mereka akan ada related dengan marketplace dalam Fast and Tick.
Okey, tadi kita dah cerita tentang BMS sistem kita. So kita kembali balik kepada marketplace. Sebab BMS itu adalah untuk seller to seller, B to B. Okey. So bila kembali kepada marketplace ni, kita nak beritahu perbezaan besar antara marketplace kita dengan marketplace yang ada di luar. So antara perbezaannya adalah marketplace di luar akhirnya akan memonopoli sistem pasaran kita sebenarnya apabila mereka membina warehouse yang besar dan mereka membina logistik mereka sendiri dan merchant akan rent the warehouse and compete with own reseller. So maksudnya akhirnya mereka adalah brand mereka sendiri and akhirnya they do the shipping. Itu yang berlaku. Semakin besar, berlakulah semakin monopoli. Tetapi apa yang kita nak, misi kita adalah membantu small entrepreneur. Jadi konsep kita macam Grab. Dia car is my car. Kalau kita, their house is our warehouse. So, kita tak perlu membina warehouse besar. Kita just help small entrepreneur within radius selling the product. Okay? Dan merchant pula focus on marketing and help small entrepreneur, not becoming competitor to own reseller. Itu paling penting dan that the harmony things dalam fast tentic ini. So, fast seller get income from product and logistik. Dapatlah dua income dekat sini. Dan yang penting, this is our wisdom. World is changing. We must be a game changer who follows the trend with different value. Kalau kita tak follow trend, kita tak berubah mengikut keadaan, maka biasanya kita akan sangat ketinggalan. So, sistem seller ni akan jadi ketinggalan bila berlakunya trend monopoli. So, kita perlu wujudkan satu trend yang sama di mana orang suka berniaga di dalam marketplace dan suka membeli di dalam marketplace. Kerana orang ni memang suka pergi ke mall nampak semua benda. Dia suka membeli belah banyak-banyak benda. Sebenarnya kalau ikutkan, saya plan untuk buat my brand sendiri. Tapi bila fikir-fikir, itu bukan trend. Kita terpaksa buat untuk sendiri, sistem sendiri dan orang nak download dah malas. Orang suka download benda apa yang ada. So, trend kita follow tetapi kita beri with different value. Apa value kita yang paling utama sekali adalah penghantaran hari yang sama. Sebab memang ini adalah core business. So, orang kata kalau beli kat situ boleh carilah murah dan juga banyak variety. Tapi kalau kau nak beli hari ni dapat hari ni, belilah kat Fast Tentic. So, itulah mulut yang akan bercakap untuk kita, insya-Allah. Okey, slide seterusnya tentang fast seller. Untuk seller-seller kita, orang seller yang ada stok kita dalam tangan dan yang pastinya dia akan reach more customer within their radius. And delivery to our customer in same day using Fast Tentic SDD system. SDD and COD system. SDD stand for same day delivery, COD stand for cash on delivery. Alright, apa yang menariknya tentang sistem kita, bagaimana seller ini dapat buat duit dalam sistem kita? Ada dua cara. Satu, memanglah of course daripada produk. Beli daripada you in bulk dalam certain discount and then akhirnya jual di Fast Tentic. Dapat pula logistik, untung atas produk, untung atas logistik. Katalah customer ni membeli, dia tekan 4,300 Kajang Selangor. So kat Kajang Selangor tu ada 4 seller yang produk ni perlukan, fast buyer ni perlukan. Tetapi dalam 4 seller ni 1 kilometer ni paling dekat, tetapi dia tak tersenarai. Sebab apa? Sebab dia tak ada stok. So sistem akan terus tidak menyenaraikan dia dalam seller punya list, walaupun dijual stok tu. Okay? Jadi ada 3 saja yang tersenarai. 5 km, 7 km, 20 km. Of course lah kalau kita sebagai customer tak naklah beli jauh-jauh. Nak beli dekat-dekat. Tapi kita ada 5 km, 7 km. Apa yang membezakannya cuma 2 km je. So boleh tak buyer ni membeli dekat 7 km kalau dia berminat dengan profile fast seller ini. So macam cantiknya, comelnya. So nak beli kat sini. Contoh macam tu. So mungkin dekat-dekat tu mereka akan pilih lah. Alright. Berapakah charge yang Fast Tentic letak? Dah tengok kan kat situ 10%. So nak beritahu, untuk listing fast merchant, semua merchant percuma listing. Seller pula percuma. Tapi seller ni dia ada condition atas HQ lah, atas fast merchant lah. Sebab apa? Kalau fast merchant ada package tertentu, seller kenalah bayar. Okey, tapi kalau fast merchant nak membenarkan seller percuma, maka percuma lah. Tetapi dalam sistem ni kita bagi fast merchant dan fast seller listing secara percuma. Dan yang pastinya, di manakah kita tidak? Kita ni sebenarnya nak membantu semua entrepreneur supaya tak ralat dengan deduction. So kita just tolak 10%. Banyak
ke 10%? Untuk pengetahuan semua, sebenarnya dekat luar untuk same day delivery punya logistik kebanyakannya akan charge berapa? Bukan 10%. 20 to 35%. Banyak kan? Sebenarnya kita tak tahu je. Dan sebenarnya kalau kita nak letak di sebagai merchant itu, maka sebab itulah kita tengok ramai produk-produk lokal tak tersenarai sebab dia tahu margin dia akan mengecil. Jadi kita tolak 10% je kat sini atas produk dan atas SDD ataupun COD logistik yang kita berikan. So, yang pentingnya ini cara dia, calculation calculation formula example dia. 10% product of purchase. Katalah produk tu harga RM100, darab 10%, of course Fastentic akan ambil RM10 dan fast seller akan dapat RM90. Alright, kalau dia dapat RM100 tu untung 40%, so dia bagi tinggal 30%. Tapi okey lah tu kan, betul tak? So, yang keduanya adalah logistik. Katalah logistik RM5, Fastentic akan ambil 10%, RM50. Jadi, Fastentic akan ambil RM10.50, you akan dapat RM94.50. Tapi katakanlah dia shipping, dia bukannya logistik, maka kita tak ambil atas logistik tersebut jika shipping, sebab kita akan bagi kepada shipping partner lah. Shipping partner macam Pusaju dan lain-lain. Okey, jadi kita akan ambil 10% untuk logistik SDD, COD dan juga produk. Sebenarnya sikit tau. So jangan rasa macam banyaknya. Tak, sikit je. Kenapa saya cakap sikit je? Sebenarnya inilah calculation yang sebenar. Kita nak gunakan 10% ni untuk siapa? Kita tolak daripada fast seller, tapi kita bagi balik kepada siapa? Kita sebenarnya bagi balik kepada fast buyer, di mana kalau mereka komen atau bagi rating, mereka akan dapat coin and cashback. Ni yang benda yang buyer-buyer suka. Dan yang pastinya komen sekarang dia bukan kepada seller saja, tapi komen yang diberikan adalah untuk produk. So kalau ada untuk produk tu, bayangkan kita ramai-ramai ni jual ni seantero Malaysia ni. Lepas tu dapat feedback untuk satu produk tu banyak gila sebab konsep jemaah. Kita kumpulkan semua dalam satu produk punya testimoni and feedback. Tu seronok. Yang keduanya adalah fast merchant akan dapat 0.5% every product sold of any product. Bermaksud macam ni. Kalaulah fast merchant ni membenarkan sellernya menjual produk yang lain, produk orang lain lah. Tapi kita jangan cakap lah kan, kita benarkan. Mereka akan jika mereka pergilah approach another merchant untuk jadi seller, jangan you risau. Sebab apa? Kita akan bagi 0.5% every product sold other merchant punya. Jadi kita taklah rasa ralat. Tapi dalam sistem ni sebenarnya boleh untuk tutup mereka tidak menjual produk lain. Cara pertama, you kena bina your punya polisi. Okay, so polisi tu kena ada. Yang kedua pula adalah dalam sistem kita boleh buat butang untuk closekan. Butang untuk closekan, dia tak boleh jual produk lain lah. Tetapi kita tak boleh nak kawal. Kalau lah mereka ni ambil phone ayah dia ke, abang dia, suami dia ke untuk jadi seller produk lain. Tapi kalau you memang orang yang berhati besar, so kita akan bagi 0.5% every product sold ada produk. Okay, so yang paling banyak kita nak bagi sebenarnya 5%. Kepada siapa? Kepada promoter kita. Kita akan bagi 5%. Yang fast code ni saya cerita sebentar lagi. Dan yang sebenarnya kita cuma ambil 2% saja. Manakala 2% lagi sebenarnya transaction fee. So transaction fee ni bukan kita yang ambil, tapi payment gateway yang ambil. So sebenarnya sedikit. Betul tak? How do you qualify as a fast seller? Ni soalannya lah. Kalau kita nak tentukan seller kita yang manakah yang boleh jadi fast seller? First, adakah dia ada stok dalam tangan? Adakah dia ada stok kita dalam tangan? Ejen ke, stokis ke, tak kisah apa peringkat dia, tetapi yang pastinya dia ada stok dalam tangan. Yang keduanya, dia boleh buat COD atau SDD kepada customer. Okay, kalau dapat order daripada customer, dia boleh buat penghantaran. Sama ada dia buat sendiri, staff dia buat ke, suami dia buat ke, atau kita sepatutnya ada fast rider tapi belum tiba masanya, kita boleh je gunakan apa saja logistik yang same day delivery seperti Lalamove ke, Grab ke, apa saja untuk buat COD. And then yang paling penting sekali adalah dia nak supaya dia conquer kawasan tu. Mestilah seller-seller kita nak conquer kawasan kan. So kalau dia nak conquer kawasan, inilah masanya. Yang paling penting, bolehkah dia
berkongsi rezeki dia 10% ni kepada siapa? Kepada fast code dan fast buyer semula. Ibaratnya 10% ni kita gunakan untuk promote balik you punya produk dan buatkan orang nak rating dan review dan nak bagi something kepada you balik sebenarnya. Dan jika jawapan seller kita yes, so registerkan mereka sebagai fast seller. So macam mana sebenarnya business model ni bantu kita dan seller-seller kita? First kali, fast merchant akan register. Okay, percuma. Listing all product, letaklah semua detail, price, harga, gambar, video dan semua-semuanya description dalam sistem. Dan kemudian fast seller register. Bila fast seller register, automatic fast merchant kena approve fast seller. First kali upline dia kena approve. Kedua, fast merchant last kena approve. Dan fast seller listing product they have and its quantity. Fast seller ni dia tak perlu dah letak letak stok satu-satu, tak. Bila dia dah approve je, automatic semua produk fast merchant akan tersenarai dalam store mereka. Dan apa yang dia orang kena buat, letak quantity stock je, atau benda produk yang dia tak nak jual dia kena delete dan dia just letakkan produk dan dia mahukan dan kuantiti yang dia ada dalam tangan. Kemudian yang keenam, customer mulalah purchase. Bila customer purchase, nearby fast seller akan receive the order. Dan akhirnya fast seller itu akan deliver the product. Begitu simple dia punya perjalanan dalam sistem ini. Okey kan setakat ni? What is fast code? Ini benda paling seronok sangat yang di mana setiap marketplace tak ada ni. Tapi kita wujudkan fast code ni sebab kita dah tahu ramai orang yang perlukan dia. Kenapa? Sekejap lagi saya cerita. Yang penting dia adalah orang yang akan promote dan act as activator to the system. Dialah yang akan create more buyers and other fast code yang lain. Dan yang pasti dia akan dapat commission daripada setiap tindakan yang mereka lakukan. So apa tindakan yang best sangat mereka akan lakukan ini? Okey, sebelum itu kita pergi kepada perbezaan antara fast code dan juga dropship. Beza dia tahu, can be an affiliate to fast code to most merchant in one apps. Kalau register dropship, biasanya dropship tu kena akan buat different system, different price, different company. So biasa kita faham tentang mentality dropship ni, biasanya dropship tak loyal. Dia akan mula cari program macam-macam, especially kalau ada percuma dropship, so dia join je sebab nak dapatkan harga yang murah. So daripada dia susah-susah nak join macam tu, baik dia join kita punya fast code sebab dia akan dapat semua produk dalam sistem ini sebagai untuk affiliate dan juga jadi dropship. Dan yang best dia jadi team driven buat bersama dengan team. Ini individually driven, larger market, niche market, multiple tier income, single tier income. Dan ni macam, betul ke Ena ada 5 income generator? Ya, ada 5 income generator. Dan kalau dropship cuma one income source, relying entirely on one product. So, would you rather be a big fish in a small market? Contohlah, dalam kolam besar tu, you lah paling besar. Dalam kolam kecil, aquarium tu, you lah paling besar sekali ikan tu. Makan segala ikan. Tetapi kat sini, you paling besar. Tapi you berada dalam blue ocean yang besar sangat ni. Tu yang kita nak. So, make a wise choice. Dan apa sebenarnya 5 income generator untuk fast code? Kita boleh pilih salah satu daripadanya. Ini yang kita nak tahu. First, kita boleh affiliate. Dapat commission by affiliate. Get commission when someone buy from your link. So, macam mana dapatkan link tu? Ambil je mana-mana produk, share je link. Get produk dan juga letaklah dekat platform IG ke, Twitter ke, TikTok ke. Sekarang kan famous TikTok ataupun IG tu boleh swipe up je. Just copy masuk and then cerita tentang produk tu dan akhirnya kalau customer beli daripada link you akan dapat commission. Ataupun orang tanya, sedapnya bau you, bau pakai perfume apa ya? Oh, kita sebelum ni kita cerita pasal Dizandra. Contoh ni sample lah, contoh Dizandra. Lepas ni kita tak perlu dah. Kita pun boleh terus share saja
Dan terus mereka dapat, lepas tu kita cakap macam ni, aku dah share kat kau punya WhatsApp, kau belilah, kejap lagi seller tu akan hantar. Tu best lah. Hari yang sama ke? Ya, hari yang sama dapat. Macam tu. Jadi benda ni sangat best lah. So macam saya pun dah tak perlu dah nak tanya kalau boleh tak dapat seller yang terdekat dekat Shah Alam. So kita pun masuk lah cari siapa nak COD ke apa, kita dapat nombor, kita copy paste bagi kat dia. Tapi sekarang ni dah tak lagi. Kita kat Shah Alam ke kat mana-mana ke, kita bagi satu link je. Jadi akhirnya dia akan datang dan akhirnya seller terdekat dengan dia beli dalam sistem tu. So kita membantu semua seller-seller kita. Dan yang kedua, income dropship. Okay, dropship ni macam mana? Dropship biasalah, kita kata dia uruskan kat luar. Macam beli di Facebook, di IG. Tiba-tiba ada kakak tu namanya Yan. Kak, boleh tak saya nak dapat hari ni? Sebab saya nak bagi hadiah lah kepada suami saya. So kata, ya ke? Okay, kat mana tu? Kat Masai. Dah kita ni duduk Kajang. Sebelum ni kita pun masuklah dalam grup. Siapa nak COD kat Masai ni? Ada orang customer. Lepas tu kita hashtag kongsi rezeki. Alhamdulillah, kita dapat apa? Pahala. So kita tak dapatlah komisen tu kan. Kita kongsi rezeki. Tapi selepas ni kita tak. Kita kongsi rezeki juga dengan kawan kita yang berdekatan dengan customer tu. Jadi kita cakap dengan Kak Yan, boleh bagi alamat tak? So bagilah detail. Alamat, fill up the detail semua. Lepas tu tekan butang same day delivery tu. Akhirnya fast seller terdekat akan keluar. Fast seller yang berdekatan Masai. So kita pilih je fast seller tersebut. Dan kita pilihlah select. Dan kita beritahu Kak Yan, okay, kita dah ada ni seller terdekat nak hantar. Kak Yan bank in sebanyak ini termasuk COD price. Okay, alright, Kak Yan bank in dan you akan dapat harga fast quote. So you bank in harga fast quote, you jual harga retail, dapatlah commission dropship. Dan yang paling penting adalah you bantu seller yang berdekatan tu dapat customer. Okay, tapi detail customer you pegang. Best kan? Ni adalah dropship commission. Affiliate boleh, dropship boleh. Yang ketiga pula ni jenis orang yang suka bina networking ni. Suka sangat bina-bina ni. Jadi apa yang dia kena buat? Dia just promote je. Korang jadi fast code lah. Best sangat fast code dalam Fast Centric ni. Boleh dapat hari yang sama, boleh share link, boleh jadi dropship, boleh dapat 5 income. So Aisyah pun macam terpengaruh lah juga beli. So kita kena buat apa? Kena macam mana nak jadi fast code? Kena daftar. Daftar kena bayar berapa? Sebenarnya bukan bayar berapa tau. Beli produk yang kita mahukan harga 150. So Aisyah pun belilah makeup 150. Dan akhirnya kita dapat apa? Kita dapat RM50. Kemudian Aisyah ada kawan nama Aiman. Aiman pun syok. Aisyah kau buat apa? Oh, kita just share link je. Dan Aiman pun terjebak lah. Beli produk harga RM150 jadi fast code. Kita yang tak kenal Aiman ni dapat RM20. Aisyah dapat RM50, kita dapat RM20, tak kena Aiman. Tiba-tiba Aiman pun bawa lah kawan dia nama Alia. Alia beli produk RM150, dia jadi fast code. Kita yang tak kenal lagi lah, kita tak kenal Alia ni siapa. Kita dapat RM10. Tier yang ketiga ni, Aiman dapat RM50, Aisyah dapat RM20. Tetapi kalau Ali kawan Alia nak join, kita dah tak dapat apa-apa sebab kita main 3 level sahaja. So Alia akan dapat RM50, Aiman RM20, Aisyah dapat 10. Gitu. Dan kita nak cerita sebenarnya satu orang yang kawan yang kita kenal ni, kita boleh bina RM80 tau. Sebab ni 50, ni 20, ni 10. 80. Kalau kita ada banyak sangat kawan yang kita nak referral jadi fast code, maka tak tahulah nak cakap beribu-ribu lemon nak jadinya kan. Okay, so bukan itu saja. Kalau ini sekali dapat, tetapi yang kita nak income keempat ni berkali-kali dapat sebab kita akan earning sales commission, earning multiple tier sales commission. Tadi kita cerita pasal jual. Ini Aisyah beli. Aisyah beli perfume lah, Aisyah beli baju lah, beli kek lah, beli seluar lah, apa saja dia beli, kita dapat 1.5%. Masya Allah. Aiman yang tak kenal apa-apa pun dia beli dalam sistem ni pun kita dapat 1%. Alia beli, beli, kita dapat 0.5%. Jadi kat sini kita boleh dapat sehingga berapa? Kita boleh dapat sehingga berapa ni? 3%. 2%. 3% lah, 3%. Kita akan dapat 3%. Bayangkan, setiap pembelian. Okay, jangan cerita benda-benda kecil. Setahun orang ni membeli, berapa banyak kita dapat sebenarnya? Dah tak ada kerja lain. Kita buat fast code je. Alright, jadi inilah income keempat yang best sangat, di mana infinite sampai bila-bila dia membeli kita dapat selagi lah dia tak hilang daripada dia tak hilang dan tak
tak hilang phone ke, hilang email, lupa email ke apa ke, selagi tu dia beli, kita akan dapat. Itu yang bestnya tentang income keempat. Dan yang pentingnya yang kelima ni pun lagi best. Kita letak 5 orang kawan. Kita ajak 5 orang kawan jadi fast squad. Akhirnya kita akan dapat penambahan 0.5 lagi, 0.5 lagi, 0.5 lagi setiap pembelian. Ini yang jadi angkanya jadi berapa? Jadi 4%. Tu yang seronok sangat tu. Bila kita buat bisnes ni tak payah nak beli-beli je. Tak payah nak jual-jual je. Kita dapat beli-beli. Kawan kita beli-beli pun kita dapat income. So kat sini bila kita membina kita seronok. Dan sebenarnya saya nak beritahu kelima-lima income ini daripada adalah saya dah buat dalam fast squad ni adalah apabila kita tak perlu dah nak fokus kepada apa affiliate ke dropship ke networking. Mana kita nak pilih, kita nak buat, silakan buat. Sebab saya dah ajar tentang mindset tentang sistem ini adalah untuk membantu semua stakeholder yang ada. Fast merchant sebagai main business owner. Yang kedua adalah fast seller, peniaga-peniaga yang kita bantu. Ketiga, fast squad. Fast squad ni akan dapat 5 income yang mereka boleh pilih cara income macam mana dia nak buat. Dan yang keempat adalah pembeli-pembeli dalam ni akan turut merasakan bestnya hari yang sama. Autentik pula tu peaceful dan harmoni shopping dalam Fastentic. Itulah perasaannya. Ini adalah contoh-contoh brand-brand owner yang nak bersama dalam perjalanan kita. Dan ini setakat ini adalah ini yang kita approach. Dan of course yang kita approach ni, kalau anda dah dengar slide ni pada bulan yang lama, dah of course dah ramai lah. Okay, InsyaAllah kita akan tambah lagi. This is how look and feel the apps. Okay, apps ni bentuk dia macam mana? Jadi macam ni lah bentuk dia. Cantik tak? Nampak soft je, pastel je colour dia. Dan sebenarnya dia lebih kurang je apa marketplace yang ada. Sebab kita nak jadikan apps ni familiar dengan orang-orang yang dah biasa guna dekat sistem kat luar tu. Cuma bezanya kita kat sini. Same day delivery, fast mall, notification dan me. Erna, tak ada ke live-live ke macam fit-fit? Ada. Tapi kita akan tambah nanti kat sini ya. Tapi sebelum tu kita nak beritahu kat sini ada same day delivery dan fast mall. Same day delivery ni bermaksud bila kita letakkan brand kita, ada seller kita dalam 25 km, maka brand you akan tertera kepada orang-orang yang berada dalam 25 km tu. Sebagai contoh, ada satu brand yang contoh macam Rico Rinaldi. Dia pernah tanya, Kak, macam mana sebenarnya saya ada Bangi dan juga Damansara. Jadi saya tak ada seller. So jangan risau, bermaksudnya kalau orang area 25 km Bangi dan Damansara tu akan lihatlah brand kita. So kita boleh buat SDD, same day delivery atau COD, cash on delivery dalam sistem ni. Kalau dia orang Johor, maka dia masuk fast mall, dia boleh shipping macam biasa. Tu game dia. Kat sini pula ni macam fast buyer kan. Kat sini kalau dia seller, dia akan jadi buy, sell, account. Ada satu lagi kalau dia seller. So samalah konsep dia. Ni macam mana look and feel dia. Lepas tu, biasa kalau orang nak tengok dekat bahagian account ni adalah wallet, income dia, commission dia, coin yang dia dah coin. Dan kalau dia nak upgrade fast squad sangat mudah. Tekan dia fast squad, daftar sekarang. So pastikan you all merchant-merchant yang ada join untuk letakkan produk dalam fast squad punya games ni tau. And then kalau dia nak jadi upgrade fast seller, dia teruskan kat sini. Dan you as a merchant, pastikan you ada merchant dekat situ. Dan dia orang akan select you as a merchant jadi seller you. Best kan? Jadi my profile, my address and my bank account. So kalau kat sini kita boleh promote macam mana. Katalah ada orang tu kata, saya nak try lah jadi fast seller lain. So dia pergi ke fast seller, dia tekan butang you punya brand. So kat sini pun inilah masanya untuk kita membina tim-tim kita yang baru. Okay, ni contoh kita punya. Ada add security pin lagi sebab nanti nak withdraw kan, nak letak bank account apa semua. So habislah presentation saya. Jadi sepanjanglah kita present daripada awal sampai akhir ni. Do you want to be our fast merchant? If yes, we welcome you to be part of the Fastentic and join our big community. Okay? Terima kasih banyak. Saya Elna. Jumpa lagi. Jika ada sebarang pertanyaan, boleh contact semua tim-tim daripada Fast Merchant, Fastentic, dan kita akan membantu anda. InsyaAllah. Terima kasih.